Okey. Nampak slide tak? Nampak. Okey. Maaf ya. Lupa. Okey. Kemudian perkataan al-qasas juga dinyatakan dalam ayat ini, wa qalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Jadi ketika ibu, ini kisah ibu Nabi Musa ketika dia sudah melepaskan bayinya, ditaruh di bekas kemudian dihanyutkan ke sungai, akhirnya ibu Nabi Musa merindukan Nabi Musa. Akhirnya dia berkata kepada saudari Nabi Musa, kusihi, pergi cari jejak Nabi Musa itu. Fabasurat bihi an junub. Akhirnya saudari perempuan Nabi Musa berhasil mendapati Nabi Musa dan dia mengekorinya daripada jarak jauh lah. Wahum la yash'urun, dalam keadaan bala tentara Firaun tidak perasan bahawa ada keluarga iaitu saudari Nabi Musa mengikuti jejak Nabi Musa sebenarnya itu semua banyak perkataan qasas. Saya rasa itu dah cukup ya. Okey, qasasul Quran. Huwa ikhbarun an ahwalil umamil madiyah wan nubuwat as-sabiqah wal hawadis al-waqi'ah wa zikrul bilad wad diyar. Jadi qasasul Quran secara amnya pemberitaan berkaitan dengan berita umat-umat yang lepas, kenabian ya, dan kejadian yang berlaku pada masa lampau lah. Walaupun demikian, kisah Al-Quran tak macam dengan buku kisah yang kita baca. Tak macam dengan dongeng, tak macam buku novel Abdul Latif, tak sama. Kisah Al-Quran lahu uslubuhul khas. Lahu simatuhu al-khassa tumayyizuhu an ghairihi min al-qasas al-bashar, min qasas al-bashar. Contohnya al-ijazu fil qasas wal akhbar. Jadi kisah Al-Quran dia tak detail sangat. Dia mujaz, dia singkat tetapi pada makna. Meskipun singkat tetapi kita faham. Itu dia. Kadang-kala kalau kita meringkaskan sesuatu, banyak benda yang lepas. Ini manusia sehingga pembaca ada masanya tak faham, keliru. Tapi kalau Al-Quran tidak. Meskipun cerita Al-Quran singkat, ringkas, tapi padat dan kita faham. Itu kehebatannya. Jadi Al-Quran tidak banyak menyebut nama pelaku utama. Tidak banyak menyebut tempat di mana peristiwa itu berlaku. Sebab yang al-hadaf al-asasi li qasasil Quran huwa tarbiyah. Tarbiyah itu sampai atau tidak, pesan-pesan itu sampai atau tidak. Itu yang sebenarnya dimahukan oleh qasas Al-Quran. Inilah kehebatan kisah Al-Quran ya. Anwa'u al-qissah, anwa'u al-qasas fil Quran. Jadi ada salah satu anwa ya, ala salasati anwa' qasasul anbiya. Ini kisah para nabi-nabi lah. Tengoklah mulai kisah Nabi Adam ada, anak cucu Nabi Adam ada, ya. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh lah, ya, okey, Nabi Musa lah, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ya. Sampailah kepada Nabi Musa, Isa, dan turun kepada Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, semua ada ya. Okey. Kemudian qasas Quran yata'allaq bi hawadits ghabir. Ini kisah Quran yang berkaitan dengan orang-orang
atau sejarah orang yang lepas ya. Dan mereka pun bukan nabi macam kisahnya Talut dan Jalut dalam surah Al-Baqarah, anaknya Nabi Adam, okey, dalam surah Al-Maidah, Qabil dan Habil, Ahlul Kahfi dalam surah Al-Kahfi, Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi, Luqman dalam surah Luqman, kisahnya Qarun dan Ashabus Sabat. Ini kisah kaum Yahudi yang dilarang untuk merayakan hari Sabat, sebab hari Sabat bagi syariat mereka adalah hari untuk beribadah. Tetapi ketika mereka diuji, dicabar oleh Allah, ketika hari Sabat itu, hari Sabtu itu, banyak ikan yang bermunculan di tepi pantai. Akhirnya mereka tergoda. Akhirnya mereka ada yang keluar menangkap ikan, padahal mereka sebenarnya tak dibenarkan. Akhirnya yang melanggar syariat hari Sabat ini daripada kaum Yahudi ketika itulah dilaknat menjadi al-qiradata wal khanasir wa abadat tagut. Jadi mereka dilaknat menjadi, ada yang dilaknat menjadi babi, menjadi babi rupa dia, ada yang dilaknat menjadi penyembah tagut, penyembah syaitan, ya, dan seterusnya, ya. Ada yang dilaknat menjadi kera, macam itulah. Wa ashabul fil, ini berkaitan dengan tentara Gajah Abraha yang nak menghancurkan Kaabah namun tak berhasil sebab diutuskan kumpulan burung yang melempari mereka dengan batu-batu berapi, ya. Dan kisah Maryam. Inilah kisah-kisah berkaitan dengan kumpulan orang, ya, atau satu orang yang telah berlaku pada masa-masa yang lalu, ya. Kemudian berikutnya qasas yata'allaqu bil hawadis allati waqa'at fi zaman Rasulullah. Ini banyak peristiwa yang berlaku pada zaman baginda, ya, khususnya ada peperangan lah, perang Badar lah, perang Uhud lah dalam surah Ali Imran, Ghazwatul Ahzab atau Khandak dalam surah Al-Ahzab, Ghazwatul Hunain, Ghazwatul Tabuk, ini Sulhul Hudaybiyah, ini semua ada, ya. Peristiwa Isra Miraj. Jadi kalau nak tengok kisah, tengoklah Al-Quran. Kalian akan menemukan 1001 kisah yang mengandungi pengajaran, mengandungi ilmu, mengandungi hikmah. Itulah kehebatannya kisah-kisah Al-Quran, ya. Jadi bukan hanya menghibur kita. Kalau kita tengokkan filem, kalau kita tengokkan kisah, kebanyakan menghibur, tapi faedah pengajarannya itu sikit, ya. Tapi kalau Al-Quran, Anda akan kaya pengalaman hidup, Anda akan kaya ilmu, Anda akan terhibur, Anda akan kaya hikmah. Itulah semua, ya. Jadi minda Anda kaya, khayalan Anda pun kaya. Itu kehebatan, ya. Okey, nantakil ila nukta ukhra, faedah qasasil Quran. Ini faedahnya. Ini faedah qasas Al-Quran. Al-faedatu min qasasil Quran fi as-suwar al-makkiyah hiya annahu hina kana yashtaddu adha Quraisy ala Rasulillah. Jadi ada boleh tahu lah di sini. Jadi untuk menghibur baginda Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah berada pada fasa dakwah di Mekah, baginda berdepan dengan cabaran orang kafir Quraisy yang menghalang dakwah baginda Nabi, yang mencaci maki baginda Nabi, yang melukai tubuh badan baginda Nabi, yang melukai perasaan baginda Nabi. Ketika itulah baginda Nabi perlukan hiburan. Jadi Allah turunkan kisah-kisah umat terdahulu dengan nabi-nabi mereka bahawa wahai Muhammad, bersabarlah. Nabi-nabi terdahulu pun dicabar dengan cabaran macam ni. Jadi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi wahai Muhammad, bersabarlah macam ulul azmi itu bersabar. Okay.
Macam nabi-nabi ulul azmi itu bersabar. Wala tasta'jil lahum. Janganlah meminta azab, tergamak sangat meminta azab kepada mereka, tergamak sangat mahukan mereka beriman. Ya, bagi mereka tempo, bagi mereka masa, bersabar ya. Jadi itu adalah faedah kisah Al-Quran yang pertama adalah hiburan kepada baginda Nabi ketika baginda Nabi berdepan dengan cabaran kafir Quraisy yang menyiksa baginda Nabi baik secara fizikal ataupun non fizikal hati baginda Nabi ya. Ini ayatnya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nutsabbit bihi fu'adak. Tujuan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu dalam Al-Quran dan tasbit fuadik ya Rasulullah, untuk menjadikan kau punya hati itu kukuh, ya, betul-betul sabar berdepan dengan cabaran ini ya. Itulah faedahnya, tapi faedahnya sebenarnya bukan hanya terhad kepada ini, banyak faedah Al-Quran terpulang kepada kita sebenarnya. Jadi macam saya kalau baca kisah Suratul Kahfi sebagai contoh, mungkin faedah yang aku dapat tak macam sama dengan faedah yang kalian dapat. Ya, bergantung, terpulang kepada keadaan masing-masing, terpulang kepada kepahaman masing-masing, terpulang kepada keseronokan masing-masing menikmati kisah-kisah yang dibaca itu ya. Okey. Yang kedua, faedahnya tahzir al-musyrikin min kufrihin wa inadihim. Jadi pada masa yang sama, kisah Al-Quran itu juga memberikan peringatan kepada kaum musyrik. Kalau engkau masih kacau baginda Nabi, kalau engkau masih melukai tubuh badan baginda Nabi, kalau engkau masih melukai perasaan baginda Nabi, ingat bahawa umat-umat terdahulu telah dihancurkan. Kaum Samud telah hancur, kaum Ad telah hancur, kaum Nabi Nuh telah hancur, kaum Nabi Musa telah hancur. Apakah kalian nak hancur macam mereka hancur? Hentikan sejak sekarang kalian punya penyiksaan terhadap baginda Nabi. Islamkanlah diri kalian. Macam itulah. Ya, jadi tahdzirul musyrikin. Jadi peringatan bagi orang musyrik supaya stop. Jangan lagi musyrik, jangan lagi kafir, jangan lagi kacau baginda Nabi, tapi islamkan diri bersama dengan baginda Nabi. Itu macamnya. Itu faedah keduanya ya. Kemudian yang menjadi soalan, apakah di dalam Al-Quran itu ada pengulangan kisah? Tak ada. Macam kisah yang paling banyak berulang adalah kisahnya Nabi Musa. Tapi soalannya, apakah setiap kali kisah Nabi Musa itu diulang penceritanya? Apakah ada yang berulang? Tidak ada. La yujad at-tikrar fi ayatil Quran. Ya. Secara lafaz tapi maknanya beza. Sebab berkaitan dengan kontekstual kalimat, ayat-ayat yang ada pada surah itu ya. Ya. Jadi kisah Al-Quran sebagai contohlah kisah Nabi Musa, kita boleh tengok paparan kisah itu dalam banyak surah ya. Ada yang panjang, kadang-kala panjang, kadang-kala ringkas, kadang-kala tak panjang pun, tak ringkas pun, macam tu ya. Jadi itu kesimpulannya pakar ulumul Quran bahawa tidak ada pengulangan dalam kisah, sebab meskipun ada mirip ayat-ayatnya, tapi karena konteks kalimat di mana kisah itu disebutkan tak sama dengan konteks kalimat pada surah sebelumnya, sehingga makna yang hadir ketika itu tak sama dengan makna surah yang menyebutkan kisah yang sama. Macam tu ya. Ini yang kalian harus tahu ya. Okey, khulasatud dars. Jadi saya rasa kisah Al-Quran ini tidak banyak tidak banyak benda yang kita kena bincangkan, sebab saya rasa perkaranya jelas ya. Dan kalaupun kalian rujuk kepada kalian boleh rujuk kitab-kitab muktabar dalam hal ini, banyak dah
buku-buku yang ditulis berkaitan dengan Qasasul Quran ya. Di Azhar dahulu kami punya profesor itu dalam bahagian tafsir dan ulum Quran yang tulis tentang kisah-kisah ini ya. Tapi secara amnya kalau kalian rujuk Al-Itqan atau Az-Zarkashi, kalian boleh jumpa perkara-perkara macam ni. Okey, ada soalan sebelum kita bersurai? Ada soalan tak? Hello? Tak ada Ustaz, tak ada. Okey. Jadi saya ingatkan ya, sebab kita punya kelas kuliah sepatutnya 14 minggu ya. Setakat ini kita baru 13 minggu. Maknanya ada lagi 1 minggu ya. Okey. Ya, baik Ustaz. Jadi kita akan jumpa lagi hari Isnin, which is it is the last class for us lah untuk subjek ini ya. Okey Ustaz, baik. Okey. Aku tanya lagi, ada lagi soalan atau tak ada soalan? Tak ada? Tak ada Ustaz, tak ada. Okey, so kita jumpa lagi minggu hadapan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ustaz.